So kita tengok kepada topik daya impuls. Okay, daya impuls. Okay. So apakah beza antara impuls dengan daya impuls? So kita tahu daya, okay, kita tahu daya formula dia adalah F sama dengan MA. Okay. Ni daripada topik daya kan. Topik daya berdasarkan hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua mengatakan bahawa daya adalah berkadar terus dengan kadar perubahan momentum. Okey, saya ulang. Hukum Newton kedua menyatakan bahawa daya, okay, the force is directly proportional, berkadar terus dengan kadar perubahan momentum. So kita tahu momentum dia punya formula adalah jisim darab hal laju, kan? So bila kita ada perubahan momentum maksudnya dia ada beza kan? Ada beza sebelum dengan selepas. Oleh itu, kalau perubahan momentum dia punya persamaan adalah mv tolak mu. Okay, mv tolak mu. Jadi bila kita sebut kadar, maka kadar maksudnya kita ada tengok masa. Okay, masih ingat tak kalau kita ada hal laju kan? Hal laju sama dengan S bagi T kan? Di mana S adalah sesaran. So dia adalah kadar perubahan sesaran. Jadi daya dia berkadar terus dengan kadar perubahan momentum. Okay, so F sebenarnya dia sama dengan mv tolak mu bagi T. Di mana bila saya faktorkan M ke depan, saya ada V tolak U bahagi T di belakang. So V tolak U bagi T dia adalah formula untuk pecutan. Okay, formula untuk pecutan. Jadi beza antara impuls dengan daya impuls adalah daya impuls dia adalah sejenis daya. It's a type of force. Okay, it's a type of force. Manakala impuls dia cuma tengok perubahan, okay, perubahan momentum. Dia lebih kepada impact, okay, impact. Macam mana pelanggaran dia? Okay, impact itu adalah perubahan. So daya impuls dia adalah force, okay, dia adalah force. So beza dia formula perubahan momentum mv tolak mu sahaja. Dan kalau daya dia mesti ada force. F sama dengan ma. Okey, kalau anda tak pasti, tengok dulu daya impuls dia adalah F. F sama dengan ma kan. So A ini anda tukar kepada mv tolak u bahagi T. Dan anda akan dapat mv tolak mu bahagi T. Jadi daya impuls dia adalah kadar perubahan momentum. Okay, manakala impuls cuma bila kita darabkan T dengan F. Okay, so ada dua formula untuk impuls. Satu adalah Ft. Okay, Ft. Satu lagi adalah mv tolak mu. Okay, jadi bila kita tengok unit untuk daya impuls memang adalah Newton kan? Okay, Newton ataupun kg ms negatif 2. kg ms negatif 2. Okay, tetapi untuk impuls dia punya unit adalah Newton saat. Newton saat ataupun, dan since kita tengok dia adalah perubahan momentum kan? So unit untuk momentum adalah kg meter per saat. kg meter per saat. Jadi ini adalah perbezaan antara impuls dengan daya impuls. Dan bila kita tengok kepada hubungan, kalau F sama dengan mv tolak mu bahagi T kan. Jadi bila momentum dia besar, perubahan momentum dia besar, maka daya akan menjadi tinggi. That means kalau kita punya hal laju semakin tinggi atau kita guna jisim yang lebih tinggi, maka daya impuls akan lebih tinggi. Dan sebaliknya, kalau kita menggunakan masa yang pendek, okay, masa yang pendek, maka daya akan tinggi. Okay, daya akan tinggi. Kalau kita menggunakan masa sentuhan yang panjang, maka daya impuls akan rendah. So
daya impuls berkadar songsang dengan masa. Berkadar songsang dengan masa. So, bila masa sentuhan panjang, daya impuls dia berkurang. Bila masa sentuhan singkat, daya impuls akan bertambah. So, marilah kita tengok beberapa contoh yang perlu kurangkan daya impuls. So, apabila seseorang atlet dia lompat tinggi, bila dia lompat dan bila dia landing, dia perlu tilam yang tebal. Sebab tilam yang tebal dapat memanjangkan masa. Okay. Dia punya masa akan memanjangkan. Okay. Supaya F, daya impuls akan berkurang. Kalau tak ada tilam, kita tukar kepada lantai simen, maka masa sentuhan akan menjadi singkat. Oleh itu, daya impuls akan menjadi tinggi. Dan selain itu, bila kita tengok penjaga gol, dia perlu pakai sarung tangan yang tebal supaya dia dapat meningkatkan masa hentaman, okay, untuk mengelakkan dia cedera. Dan biasanya kalau mereka cuba sambut bola, okay, mereka akan cuba follow through, okay, ikut lajak. Okay, ikut lajak. That means dia tak akan stop dia punya tangan dekat sana. Contohnya kalau kita ada bola, okay, bola. So dia punya tangan, bila dia punya tangan dekat sini, okay, dia punya tangan dekat sini ya. So dia akan follow through gerakan bola. Maksudnya dia tak akan letak dia punya tangan berhenti dekat sini je. Supaya bila dia follow through, dia dapat meningkatkan masa hentakan tu. Okay, masa hentaman supaya dia dapat mengurangkan daya impuls. Okay, kalau dia berhenti dekat sini, dia punya masa akan berkurang. Dia punya masa akan berkurang. Jadi daya impuls akan lebih tinggi. Maka akan rasa lebih sakit. Okay, selain itu, atlet dia lompat jauh, dia mendarat di atas pasir. Okay, keyword memanjangkan masa. Okay, memanjangkan masa. Dan kalau untuk boxer, okay, orang yang masuk acara boxing, dia pakai sarung tangan yang tebal untuk mengurangkan daya impuls semasa menumbuk pihak lawan. Okay, kalau tak nanti you main sekali je, you tumbuk sekali, you terus pingsan. Okay, so dapat mengelakkan kecederaan yang teruk. Jadi bila kita nak kurangkan daya impuls, yang penting kita perlu panjangkan masa. Kita perlu panjangkan masa. Okay, then kalau ahli payung terjun, bila mereka landing, mendarat di atas tanah, mereka perlu bengkokkan kaki. Okay, bengkokkan kaki. Kalau anda lompat daripada atas, anda perlu bengkokkan kaki supaya dapat memanjangkan masa. Okay, tak ada orang dia akan lompat dengan dua kaki straight, tak ada. Okay, dia akan cuba bengkokkan kaki, bending dia leg. Okay. So ini adalah untuk mengurangkan daya impuls. Kalau untuk meningkatkan daya impuls, kita perlu pendekkan masa. Kita perlu buat dengan cepat. Contohnya kalau ahli karate, dia mahu memotong kepingan kayu. So dia perlu gunakan tangan dengan ayun dia lebih cepat, lebih pantas. So bila masa sentuhan dia pendek, dia akan menyebabkan perubahan momentum tangan yang besar. Okay, perubahan momentum yang besar. So bila perubahan momentumnya besar, maka daya impuls yang besar dikenakan. Okay. Selain itu, bila kita main bola sepak, kita mesti tendang bola pada masa yang singkat. Bila tendang bola pada masa yang singkat, maka kita dapat hasilkan daya impuls yang lebih besar. Okay. Nah, akhir sekali, bila kita ingin menghancurkan makanan dengan menggunakan antan dan juga lesung. So, antan diangkat ke atas dan makanan di dalam lesung ditumpuk dengan lebih cepat. So, keyword dia lebih cepat. Bila lebih cepat, dia akan menghasilkan daya impuls yang lebih besar. Okay. So, ini adalah aplikasi-aplikasi bagi daya impuls. Okay. Dan selain itu, anda kena tahu bahawa berdasarkan hukum Newton ketiga, okay, hukum Newton ketiga, kalau
ini sebenarnya ada topik lain Okey, kalau kita tumbuk dinding dengan tangan kita kan. Okey. So bila kita tumbuk dinding dengan tangan kita, kita berikan satu daya. Okey. So ini dipanggil sebagai daya aktif. Daya tindakan. Dan bila kita tumbuk dinding, kita akan rasa sakit kan. So kenapa kita rasa sakit? Sebab ada daya tindak balas. Okey, daya tindak balas yang diberikan oleh dinding. Okey, yang diberikan oleh dinding dengan nilai yang sama. Contoh saya tumbuk dengan 300 Newton. Maka dinding sebenarnya dia akan berikan saya 300 Newton. Okey, 300 Newton. Tetapi dia punya arah adalah pertentangan. Okey, opposite direction. So semakin besar daya saya pukul, semakin besar daya saya dapat balik. Okey, so saya suka panggil hukum Newton ketiga ini sebagai karma. Okey, karma. Hukum Newton ketiga. Okey, that means kalau anda buat baik, anda akan dapat yang baik. Kalau anda buat jahat, anda akan dapat yang jahat. Okey, so lebih senang untuk ingatlah kalau hukum Newton ketiga dia lebih macam karma. What you do, then you will gain the same thing. Okay, to you. Okay, so ini adalah tentang impuls dan daya impuls. Jadi contoh soalan, kita try 1-2 soalan, nanti kita tengok pasnya. So sebiji bola berjisim 200 gram disepak oleh seorang pemain dengan laju 80 meter per saat dan kemudian terkena pada kepala seorang pemain lain menyebabkan bola bergerak dengan 60 meter per saat. Berapakah impuls? Okay, so dia nak tanya impuls kan? Impuls dia adalah perubahan momentum. So FT. Okay, dia tanya dengan FT. So FT sama dengan MV tolak MU. Okay, ramai pelajar mereka ingat kita kena carikan F, kita carikan T, carikan M, carikan V, carikan U. Okay, sebenarnya kalau kita gunakan formula ini, okay, impuls dia boleh kira dengan formula FT ataupun MV tolak MU sahaja. Okay, so tak semestinya kalau kita tak ada daya kat sini kan, so tak payah guna formula ini. Kita terus guna MV tolak MU sahaja. Di mana M adalah 200 gram kan, kita tukar kepada kg. 0.2 darab bergerak dengan laju 60 meter per saat kan. So maksudnya mula-mula bola dia 80 meter per saat, kemudian dia slow down kan, dia slow down jadi 60 kan. So dia tidak ubah dia punya arah. So kita tulis 60 tolak 0.2 darab 80. Okay, laju akhir adalah 60, laju awal adalah 80. So sama dengan 12 tolak 16. So kita dapat negatif 4 Newton saat. Okay, di mana negatif ini bermaksud dia bertindak ke arah negatif, ke arah pertentangan. So maksudnya kalau kita ada bola dekat sini, bola sedang bergerak ke kanan kan. So daya impuls ataupun impuls dia bergerak ke arah kiri. Okay, dia cuba slowkan bola tu supaya dia ini laju menjadi 60. Okay, so ini adalah soalan 1. Dan soalan 2. Okay, soalan 2. Sebiji bola tenis di berjisim 100 gram sedang bergerak dengan laju 40 meter per saat. So bola bergerak dengan 40 meter per saat. Okay, kalau boleh anda tuliskan ini adalah U. U sama dengan 40. Okay. Dan kemudian terpantul balik. Okay, pantul balik dengan laju 10 meter per saat. Okay, 10 meter per saat. Okay, so bila kita buat dekat sini, anda kena tengok arah dia. Sebab sekarang kita ada perubahan arah. Mula-mula bergerak ke kanan dan sekarang terpantul ke kiri. So, kalau kita jadikan arah kanan sebagai positif, maka negatif adalah arah kiri.
So V ini jangan lupa letak negatif 10 meter per saat. Kemudian masa tindakan adalah 20 ms. Okey, berhati-hati. 20 ms ini bukan maksudnya meter saat ya. Bukan maksud meter saat. Maksudnya adalah mili saat. Selalu saya kata bila kalau anda pergi tengok balik kita punya video tentang pertukaran unit, saya dah terangkan. Kalau kita ada dua imbuhan, contohnya kalau kita ada cm. C ini bermaksud imbuhan. Imbuhan. Dan M ini bermaksud unit. Biasanya huruf depan dia adalah imbuhan. Senti, mili, mikro, kilo, giga. Semua ini adalah imbuhan. Dan M adalah unit. So, bila anda nampak ms ini bukan meter saat ya, dia adalah mili saat. Di mana M ini adalah imbuhan, mili. Dan S adalah saat. So, tentukan daya impuls pola tenis itu. Jadi kita nak cari F. F sama dengan MV tolak MU bahagi T. Di mana M jisim adalah 0.1. Darab halaju akhir adalah negatif 10. Negatif 10. Tolak jisim 0.1. Darab lagi 40. Bahagi 20 mili saat. So 20, saya tambah mili, saya pangkalkan. Saya pangkal mili. So darab 10 negatif 3. Jangan lupa bila anda tekan kalkulator kena bracket bracket. So carikan jawapan. Itu adalah jawapan. Jawapan dalam negatif lah. Negatif berapa? Newton. Negatif maksudnya dia bertindak ke arah pertentangan. So ini adalah contoh daya impuls dan juga impuls ya. Alright. Dan kita terus tengok kepada kepentingan ciri-ciri keselamatan kenderaan. So konsep ini dia berhubung kait dengan impuls. Yang penting kalau kita nak elakkan kecederaan yang sangat serius masa kemalangan, so kita kena ada langkah-langkah keselamatan pada kita punya kereta. So ada macam-macam ciri-ciri. Contohnya kita ada beg udara. Beg udara, kita ada bumper, kita ada sistem brake ABS, kita ada zon modal remok, kita ada tayar berbunga, tali pinggang kereta, penghadang kepala dan cermin hadapan pecah bertelabur. So ada lebih kurang 8 lah, 8. So biasanya dia mungkin tanya dalam esei. Esei. Apakah ciri-ciri keselamatan kenderaan untuk mengelakkan kemalangan serius? So konsep dia adalah kita mahu apa? Bila kita tuliskan sebab, kita mahu tambahkan masa pelanggaran. Masa pelanggaran. So beg utara ini dia tujuan untuk menambahkan masa pelanggaran supaya bila kita punya kepala terhentam ke depan, dia hentam kepada beg udara yang lebih lembut, yang soft. Bukan steering yang lebih keras. So bumper pun sama. Bumper untuk memanjangkan masa pelanggaran. Sistem brake ABS ni untuk mengelakkan. Mengelakkan kita punya kereta. Dia akan terkunci brake. Apabila kita brake secara tiba-tiba. Biasanya kalau kereta dulu, dia tak ada ABS. Tapi sekarang punya kereta semua ada ABS lah. Dia mengelakkan kita punya kereta tak dapat tekan brake. Sebab dia terkunci. Selain itu, tayar berbunga untuk memberikan cengkaman yang lebih kuat apabila kita brake. Dan zon modal remok supaya kereta ini dia dapat dimampatkan ke dalam, dapat kompres ke dalam. So bila dapat kompres ke dalam, dia dapat menambahkan masa. Tambahkan masa. Tali pinggang keledar untuk mengelakkan kita terhubung ke depan. Terbuang ke depan lah. Penghadang kepala
pun juga untuk mengelakkan kita punya kepala terlantung ke belakang. Okey. Untuk mengelakkan kecederaan kepada kita punya leher. Dan cermin hadapan pecah bertelabur. Okey, untuk mengelakkan kita punya cermin dia pecah secara satu keping. Okey, kalau pecah satu keping, nanti dia berat kan, dia akan terkena kepada kita. Okey, terkena pada kita. So instead of satu keping yang besar, dia dapat pecah bertelapur supaya dia punya cebisan ini semua kecil. Okey, supaya dia tidak berat, dia tidak akan menghasilkan daya impuls yang besar. Okey, so ini adalah dia punya komponen dan juga penerangan. Okey, so ini nanti saya share dalam Google Classroom. Saya ambil gambar, nanti anda boleh tengoklah. Okey, nanti kita akan buat soalan tentang ini. Okey, tentang macam mana kita nak modify kita punya kereta. Okey, so itu sahaja tentang 2.6 dan 2.7. Jadi biasa soalan lah macam inilah. Nyatakan dan terangkan cadangan berdasarkan ekspresi berikut. So macam mana mengurangkan kesan hentaman di bahagian hadapan dan belakang kereta. So kita dah pasang apa? Pasang bumper. Okay. Pasang bumper. And then macam mana mengurangkan kesan hentaman di bahagian sisi kereta, sisi keselamatan dan sebagainya lah. Okay. Nanti kita akan tengok. Alright. Ada soalan tak? Okay, so topik ni agak senang sikit lah. Agak senang sikit. Okay. So, kalau tak ada soalan, kita tengok kepada soalan past year. Soalan past year saya telah upload dekat sini ya. Dekat sini, daya impuls ya. Okay, boleh tekan dan download file ini. Okay. So, pergi kepada soalan daya impuls ya. Okay, so 2011, soalan 4. Baca 2 menunjukkan seorang atlet membengkokkan kakinya ketika mendarat dalam acara lompat jauh. Atlet itu membengkokkan kakinya untuk mengurangkan apa? Untuk mengurangkan apa? Okay. Bila membengkokkan kaki, kita tahu masa akan bertambah kan? Masa bertambah. So, apa yang berkurang? Okay, yang berkurang adalah impuls ke daya impuls? Okay, jawapan adalah daya impuls. Sebab bila kita tengok formula F sama dengan mv tolak mu bahagi T. So, bila masa dia bertambah, tak ada perubahan kepada momentum. Momentum dia masih sama. Okay, so daya impuls, impuls dia masih sama. Okay, so impuls masih sama. Cuma yang beza adalah daya impuls. Sebab bila masa dah bertambah, maka daya impuls akan berkurang. Jawapan adalah boy. Okay, jawapan adalah boy. Okay, so soalan 2011 dah selesai. Seterusnya, 2014, soalan 2. Raja 1 menunjukkan 2 biji telur serupa dijatuhkan dari ketinggian yang sama ke atas lantai dan sponge. Okay, satu adalah lantai, satu adalah sponge. Inference manakah yang betul? Okay, so inference inference mesti ada keyword bergantung kepada. Bila kita jawab paper 3, okay, bergantung kepada. So, daya impuls bergantung kepada apa? Okay, berdasarkan gambar ini, bukan berdasarkan kita punya pengetahuan. Okay, berdasarkan gambar ini, apa beza sebenarnya? Bila kita ada guna lantai, dia punya masa adalah lebih pendek. Bila kita guna sponge, masa adalah lebih panjang. So, daya impuls bergantung kepada masa hentaman. Jawapan adalah boy. Okay, jawapan adalah boy.
Okey, jawapan adalah boy ya. Saya savekan jawapan dekat sini. Okey, jawapan. Okay, seterusnya, 2014 soalan 7. Pelajar 4 menunjukkan pelajar seni mempertahankan diri memecahkan satu susunan batu bata. Apakah konsep fizik menyebabkan batu bata pecah? Okay, so easy lah sebab untuk topik ini kita belajar apa? Daya impuls tak impuls kan? So mana satu? So apa yang menyebabkan batu pecah? Kita beri apa? Berikan daya impuls. We are giving the force. Jadi jawapan adalah daya impuls. Okay, daya impuls. Okay, seterusnya 2015 soalan 5. Pelajar 2 menunjukkan seorang pemain golf memukul sebiji bola golf. Okay. Daya impuls dihasilkan apabila apa? Kayu golf dihayung pada halaju yang tinggi. Kayu golf dihayung ke belakang. Kayu golf menghentam bola golf. Bola golf bergerak di udara. So jawapan mana? Bila ada daya impuls. Bila ada sentuhan kan? Bila dia sentuh. Bila kayu ini sentuh pada bola kan? So jawapan adalah ABCD mana satu? Jawapan adalah C. Okey, menghentam bola. Okey, menghentam bola. Okey, menghentam bola. Dan seterusnya 2015 soalan saya lupa soalan apa sebab saya typo salah. Pelajar 3 menunjukkan sebiji bola tenis berjisim 0.058 kg mengenai dinding konkrit dengan halaju 50 meter per saat. So ini adalah U. Dan melantun semula dengan halaju 45. So B adalah negatif 45. Okay, so soalan nak kita carikan impuls. Okay, nak carikan impuls. So impuls formula adalah sama ada kita guna FT ataupun kita guna MV tolak MU. Okay, so dua-dua ini adalah formula untuk impuls. Jadi FT ini kita tak ada F, kita tak ada T kan, so kita tak guna ini. Kita gunakan perbezaan momentum. So MV adalah negatif 0.058 darab negatif 45. Okay, sebab dia ubah arah kan. Tambah lagi 0.058 darab 50. Okey. Sekejap, ini sepatutnya adalah tolak. Dia tolak. Okey. Tolak So sama dengan berapa? .61 tolak 2.9. So dapat jawapan lebih kurang negatif 5.51 kan. 5.51 NS kan. Betul tak? Okey, so anda tekan kalkulator lah. Okey, jawapan dapat negatif 5.51. Okey, ingat kena ada negatif sebab negatif bermaksud dia punya arah bertentangan. So jawapan adalah A. Okey, jawapan adalah A ya. (2016) soalan 8. Seorang atlet berjisim 50 kg jatuh ke atas sebuah tilam dalam suatu pertandingan lompat tinggi. Dia menghentam tilam pada halaju 10 meter per saat dan berhenti selepas 0.5 saat. Okey, tuliskan maklumat. So M adalah 0.5 kg. U adalah 10 meter per saat. V adalah 0.
dan masa adalah 0.5 saat. Apakah magnitude daya impuls? F sama dengan mv tolak mu bahagi T. Masukkan saja semua nilai. So, M adalah 0.5 darab 0 tolak 0.5 darab 10 bahagi 0.5. Okay. So, jawapan adalah berapa? So, 5 bahagi... Okay, mana yang salah? Ada yang saya salah. So, jawapan 5 bahagi negatif 5 bahagi 0.5. So, jawapan adalah 10 kan? Okay, negatif 10 Newton kan? Okay, ke mana yang salah? Sekejap. Seorang atlet berjisim 50 kg jatuh ke atas sebuah tilam dalam satu pertandingan. Dia menghentam tilam pada laju 10 meter per saat. Okay, dan berhenti selepas 0.5 saat. Okay, so apakah magnitude daya impuls? Oh, sorry. Ini adalah 50 kan? 50 kg. Bukan. Saya tahu dah. Okay, sorry. Ini adalah 50 kg. Okay, 50 kg. Ini pun 50 kg. Sorry ya. 50. Ini pun 50. Okay. So, 500 ha. So, jawapan adalah negatif 1000 Newton. Okay, 1000 Newton ha. Okay, 1000 Newton. So, jawapan adalah A. Okay, so 2016 soalan 8 dan sekarang soalan 9. Zoom mudah remuk pada bahagian hadapan kereta adalah penting daripada segi keselamatan kerana dapat mengurangkan apa? Mengurangkan daya impuls. Okay, mengurangkan daya impuls. Jawapan adalah boy. Dia dapat meningkatkan masa pelanggaran tapi mengurangkan daya impuls. Seterusnya soalan 2017. Bajet 6 menunjukkan satu kawasan mendarat bagi acara lompat jauh. Pasir diratakan selepas suatu lompatan dibuat. Pasir digunakan untuk mengurangkan apa? Okay, sama juga daya impuls. Okay, daya impuls. So you can see almost every year, setiap tahun dia mesti tanya satu soalan tentang daya impuls. Okay. 2018, pelajar di bawah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara masa hentaman T dengan daya impuls F dengan menggunakan troli yang sama jisim. Pelajar manakah menghasilkan masa hentaman T yang paling pendek? Okay. So masa hentaman paling pendek maksudnya dia punya dia mesti keras kan. Okay. So dinding konkrit kepingan besi, dinding konkrit dengan span. Jadi kalau A dengan B, mana satu lebih pendek masa dia? So of course A lebih pendek kan sebab dua-dua keras. Okay, dua-dua keras. Kalau untuk B, span dia ada masa untuk dimanfaatkan. Okay, dimanfaatkan. Jadi dia akan tambahkan masa sikit. Okay, seterusnya untuk C ada dinding konkrit dan juga logam, spring logam. Kalau spring logam dia pun ada masa untuk memanfaatkan kan. So dia akan dapat mengurangkan daya impuls. Dia dapat memanjangkan masa. So C put out. D, dinding konkrit dengan plastisin. Plastisin pun juga dapat dimanfaatkan sikit kan. Dia dapat ubah bentuk dia. Dia tak keras.
So jawapan adalah A. Jawapan adalah A. Okay, jawapan adalah A. Kita dah selesai kertas 1. Sekarang kita tengok kepada kertas 2, bahagian A. Okey. Okey, yang soalan ni saya kena tunjukkan soalan penuh 2017. Okey, sekejap 2017. Okay, better I show the full question. Sebab kalau kadang dia punya soalan, dia mungkin dia campurkan konsep-konsep yang berbeza. Okay, kita terus tengok kepada sini ya. Ada orang message ya. Sekejap saya tengok. So, teacher, why question objective 2015, I get answer is negative 0.29. Okay, let us go back go back to the question. Ulang kaji. Okay, yang mana yang ni kan? Okay, kita kembali semula kepada soalan ni. Okay, so anda kena tahu bahawa kita perlu tengok arah. So bola tenis U ini adalah 50 dan V ini kita kena letak negatif sebab arah dia bertentangan. Okay, dia opposite. Okay, so ramai pelajar mereka mungkin buat salah. Okay, mereka akan letak V ini sebagai 50. Okay, 45. So maksudnya dia dapat jisim 0.058. Mereka terus darab 45. Okay, tolak lagi jisim 0.058 darab 50. So bila anda buat macam ini, mungkin anda akan dapat jawapan yang tadilah berapa? 0.29 kan? Okay, that's why. Kenapa? Sebab anda lupa ada negatif. Okay, ada negatif. So kita nak cari impulse kan? So kita tak payah hati. Okay, tak payah hati. So kalau anda masuk 45 saja, saya rasa akan dapat negatif 0.29. Tapi salah sebab anda lupa negatif. Okay, bila anda letak negatif, anda akan dapat negatif 5.51. Okay, faham tak? So ini adalah salah satu mistake yang selalu dibuat oleh pelajar. Mereka lupa ada perubahan arah. Mula pergi ke kanan, lepas tu dia pergi ke kiri. So kita kena letak salah satu halaju adalah negatif. Di mana halaju akhir sebenarnya ada negatif 45. Ingat, bila negatif 45 bukan maksudnya dia nyapa bukan maksudnya dia slow down, bukan. Negatif maksudnya dia bergerak ke arah yang negatif. Okey, arah negatif. Okey, faham tak? Okey ya. Okey, boleh? Alright, welcome. So kita tengok kepada 2017. Okay, dia punya soalan adalah ini ya. Okay, mana pula? Okay, this one. Okay, sebenarnya kalau kita tengok, saya cuba besarkan sikit. Raja 7 menunjukkan seorang pemain bola berjisim 50 kg melompat ke atas setinggi 0.4 meter dari arah
tanah untuk menanduk sebiji bola yang dilontar ke arahnya. Okay, so dia cuba heading kepada bola. Okay, so yang A dengan B saya tak akan bincang sebab ni topik untuk tenaga. Okay, so kita belum belajar lagi. Jadi kita tengok kepada soalan C. Bola itu melantung selepas terkena kepala pemain tersebut dan bergerak dengan laju yang rendah sebelum jatuh ke tanah. Carakan pengubahsuaian yang boleh dilakukan untuk menghasilkan laju yang lebih tinggi pada bola tersebut berdasarkan aspek-aspek berikut. Okay, so pertama tekanan udara. Okay, tekanan udara. Tekanan udara dalam bola. Okay, haruslah tinggi ke atau rendah. Kalau kita punya bola, kita pump angin ke dalam kan? Kita kena pump angin dengan tinggi kan? Kenapa? Tekanan udara haruslah tinggi. Kenapa? Supaya apa? Kalau kita punya bola dia lembik, okay, bola dia lembik, apa yang berlaku kepada masa pelanggaran? Okay, bola lembik, dia punya bola dapat dimampatkan. Bola dapat dimampatkan bila kita buat heading, bola dapat ada masa untuk dimampatkan. Jadi kita nampak dia punya daya impuls menjadi kurang. Okay, daya impuls menjadi kurang kan? So, jawapan tinggi. Okay, tekanan udara adalah tinggi. Supaya apa? Bila kalau bola kita dah keras, so masa sentuhan. Okay, masa sentuhan pendek. Okay, adalah pendek. Okay, masa sentuhan adalah pendek. Saya tulis. Okay, masa sentuhan adalah pendek. Masa sentuhan adalah pendek. Dan daya impuls yang dihasilkan lebih besar. Okay, inilah jawapan. Jawapan. Kalau bola dia keras, maka dia dapat hasil daya impuls yang lebih tinggi. Kalau dia lembik-lembik, dia tak dapat terbang dengan lebih laju. Okay, so inilah pertama, tekanan udara dalam bola. So, bila kita buat soalan impuls dengan daya impuls, yang penting kita selalu sebut masa sentuhan, masa pelanggaran. Okay, masa sentuhan, masa pelanggaran. Okay, dan seterusnya kita tengok kepada kekenyalan bahan. Okay, kekenyalan bahan. Okay, so kita punya bola harus macam mana? Harus keras atau keras macam bowling ke, atau dia boleh kenyal? Biasanya bola sepak dia dibuat daripada apa? Getah kan? Okay, getah. Getah ini dia adalah salah satu bahan yang kenyal. Okay, kenapa walaupun kita letak tekanan udara dia tinggi, tapi kekenyalan bahan macam mana? Dia sepatutnya tinggi juga. Okay, kenapa nak tinggi? Kenapa kita mau bola kita elastik? Sebab apa? Kalau bayangkan anda guna bola bowling untuk buat heading, nanti anda masuk hospital kan? Sebab dia keras. Okay, dia akan menyebabkan daya impuls pada kita sangat tinggi. So kita akan cedera. So supaya kita dapat apa? Dapat mengurangkan daya impuls. Okay, mengurangkan daya impuls kepada kita. Okay, so jawapan mengurangkan daya impuls pemain bola sepak semasa menanduk bola. Okay. Okay, mengurangkan daya impuls.
Dan untuk yang ketiga, teknik menanduk bola, pilih jawapan yang betul dengan menandakan betul pada raja yang betul. So bila kita menanduk bola, kita kena ikut lajak ke tak ikut lajak. Follow through or not follow through. Okay, tengok dua gambar yang berbeza. Mana satu akan menghasilkan gambar yang lebih halaju yang lebih tinggi. Okay, dia punya gambar sebenarnya salah. Okay, satu adalah ini adalah that's not follow through. Ini adalah follow through. Okay, follow through. So mana satu? Jawapan adalah, of course anda tahu ini kan. Okay, so bila dia punya kepala sambung, okay, sambung kepada gerakan tersebut, kita panggil follow through. That means kita punya halaju akan lebih tinggi sikit. Okay, so momentum akan tinggi juga, perubahan momentum. Okay, perubahan momentum akan tinggi. So kita punya bola akan mendapat halaju yang lebih tinggi. Okay, bayangkan kalau kita tak bergerak kita punya kepala, kita biar macam ni je. So dia punya bola akan jatuh. Okay, akan jatuh. Tapi kalau kita cuba buat heading dengan ikut lajak, kita punya bola akan pergi ke depan dengan lebih laju. Okay, so jawapan adalah yang ini. So apa sebab dia? Sebab supaya halaju. Okay, supaya supaya halaju bola sepak ditambah apabila apabila ikut lajak. Okey. Maka momentum, perubahan momentum lebih tinggi. Okay, so anda kena tengok kenapa dia punya daya impuls akan bertambah. Sebab untuk soalan ni, untuk gambar ni, kita punya masa, masa dia tidak berubah. Yang berubah adalah halaju sini. So bila perubahan momentum dia tinggi, maka daya impuls tinggi. So apa yang kita buat adalah bila kita berikan daya impuls yang tinggi, maka halaju lebih tinggi. Okay, so bila kita memberikan daya impuls yang lebih tinggi, maka dia punya halaju akan lebih tinggi. Okay, lebih tinggi. Okay. Bola yang ditanduk oleh pemain tersebut ditangkap oleh seorang penjaga gol yang memakai sarung tangan. Berikan satu sebab mengapa penjaga gol itu memakai sarung tangan. Kenapa? Sebab untuk menambahkan apa? Menambahkan masa sentuhan. Okay. Menambahkan masa sentuhan. Menambahkan masa sentuhan. Untuk mengurangkan daya impuls. Okay, so kita dah selesai satu soalan. Okay, seterusnya kita tengok kepada soalan seterusnya. Dekat sini. Okay, soalan 2018, soalan 2.
Raja 2 menunjukkan seorang pelari pecut menekan sepasang blok pelepas untuk memulakan larian. Jisim pelari pecut itu ialah 60 kg. Pelari pecut mengenakan daya 450 Newton pada blok pelepas selama 400 ms. Okay, ms itu masuk apa? Mili saat. Okay, mili saat. Saat. Okay, bukan meter saat lah. Hitung impuls. So, bila kita nak hitung impuls, formula dia Ft sama dengan 450 darab mili saat 400 kita tambah mili darab 10 negatif 3. Dapat jawapan berapa? 180 Newton. Betul tak? 180 Newton saat. Okay, sebab dia punya unit dia Ft kan. Okay. F Newton T saat. Okay, seterusnya. Okay, itu saja. Kemudian kita tengok kepada kertas 2 bahagian B. Okay, bahagian B. Pelajar 9.1 menunjukkan fotograf stroboskop. Okay, stroboskop dia adalah satu alat untuk membekukan gerakan. Freeze the motion. That means, kalau kita tengok penukur ni ya. So stroboskop ni dia dapat tangkap gambar. Okay, untuk setiap momen, setiap gerakan dia. Kalau macam saat pertama dia punya penukuk dekat sini, kemudian dekat sini, dekat sini, dekat sini, dekat sini. So dia dapat tangkap gerakan untuk satu penukuk. Okay, kalau kita lari kita pun boleh guna stroboskop untuk tangkap gambar apabila kita sedang berlari. Okay, sedang berlari. So mungkin first kita lari dengan tangan macam ni kan. Okay. Kemudian second kita mungkin lari dengan tangan macam ini. Okay. So dia dapat tangkap kita punya gerakan secara berterusan, continuous motion. Okay. Jadi Pelajar 9.2 menunjukkan satu lagi fotograf bagi penukur yang sama. Okay, so kalau boleh anda highlightkan. Kalau cari perkataan sama, penukur yang sama, apa yang beza? Okay, sama blok kayu dengan daya yang berbeza. So kita tahu daya dia sekarang berbeza. Okay, so F berbeza. Okay, F berbeza. Daya berbeza. So, okay, daya dia berbeza. Nyatakan fungsi stroboskop. Okey, apakah fungsi stroboskop? Seperti saya kata tadi kan, stroboskop dia tujuan dia untuk membekukan kita punya motion, kita punya gerakan. Okey, kalau boleh saya cuba tunjukkanlah ada gambar untuk stroboskop. Okey, so sekejap ha. Okey, stroboskop. Okay, so ni adalah stroboskop. Okay, so dia adalah satu alat untuk kita tangkapkan gambar. Okay, maybe you. Okay, fungsi dia untuk membekukan gerakan. Membekukan gerakan. Okay, membekukan gerakan. That means kita boleh tengok slow motion lah, slow motion. Okay. Seterusnya, menggunakan raja 9.1 dan 9.2, bandingkan jarak antara dua imej yang berturutan dengan kedalaman paku. So tolong highlightkan
jarak antara dua image dan kedalaman paku. Okey. So ada dua markah. Pertama, kita nak jawab pasal jarak antara dua image. Dan kedua, kita nak jawab tentang kedalaman. So kita tengok kalau untuk jarak image okey, jarak image. Mana satu dia lebih jauh? Okey. So very easy, kita tengok saja dua. Okey, yang senang. Kalau yang ini dia dekat kan? Okey, sini dekat kan? Tapi kalau untuk dekat sini dia jauh kan? Dia ada gap, dia ada gap. Jadi kita tahu dia punya jarak lebih jauh dalam darjah 9.2. Okey, 9.2 dia lebih jauh kan? Oleh itu untuk jawapan okey. So pertama jarak antara dua image berturutan darjah 9.2 lebih jauh. Okey. Lebih jauh daripada darjah 9.1. Okey, pertama and then kedua, kita kena jawab tentang kedalaman paku. So, mana satu dia punya paku lebih dalam? So, of course kita nampak darjah 9.2 kan? So, kedalaman paku darjah 9.2 lebih tinggi. Okey, tinggi maksudnya deeper. Okey, lebih dalam pun boleh lah daripada darjah 9.1. Okey. Seterusnya, hubung kaitkan jarak antara dua image yang berturutan dengan hal laju penukul. So, jika apa? Jika hal laju, so anda kena tahu sebab adalah hal laju dan akibat adalah jarak. Okey. Kalau saya buat dengan laju, maka jarak macam mana? Bukan sebab jarak macam mana, maka hal laju saya macam mana. Okey, jangan terbalik. So, jika hal laju penukul tinggi, maka apa? Jarak antara dua image berturutan jauh. Okey, jauh. Dia sama konsep macam pita detik tau. Pita detik kalau dia lebih laju kan? Lebih laju, maka dia punya jarak antara dua titik adalah lebih panjang. Kan? So, kalau 1 detik, ini lebih panjang. Kalau 1 detik, ini lebih pendek. Hubung kait kedalaman paku menembusi blok kayu dengan daya yang dikenakan. Okey. So, apakah sebab? Sebab adalah daya kan? Okey. So, jika daya tinggi, maka kedalaman paku tinggi. Okey, kedalaman paku tinggi. Okay, jika daya tinggi, maka kedalaman paku tinggi. Didaksikan hubungan antara hal laju penukul dengan daya yang dikenakan. So, hubungan dia, kita boleh jika marker apabila semakin pun boleh. So, kalau saya tukar semakin tinggi
Tinggi apa? Tinggi daya. Semakin tinggi hal laju. Okey. Okey, semakin tinggi daya, semakin tinggi hal laju. Okey, seterusnya. Ajar 9.3 menunjukkan seorang ahli taekwondo memecah blok kayu menggunakan tangannya. Terangkan bagaimana blok kayu itu dipecahkan oleh ahli taekwondo. Bila ahli taekwondo ni dia nak pecahkan kayu, dia kena buat dengan macam mana? Buat dengan lebih cepat kan? Okey. Biasanya dia ditemani dengan bunyi lah, ada suara macam tu lah kan. Okey, so point dia adalah hal laju kena tinggi. Okey. Bila hal laju tinggi, maksudnya dia punya daya impuls akan lebih tinggi kan. Dan bila kita punya hal laju, okey, kita punya hal laju tinggi, hal laju awal tinggi, dan kita punya hal laju akhir, okey, pun dia tiba-tiba berhenti dengan lebih cepat. Okey, kita punya tangan kena berhenti dengan lebih cepat kan. So masa akan berkurang. Okey, so bila masa berkurang dan hal laju lebih tinggi, maka kita punya perubahan momentum. Okey, perubahan momentum. Okey, ini maksud delta, maksudnya perubahan ya. Perubahan momentum adalah tinggi. Okey, bila perubahan momentum tinggi, maka kita punya daya impuls akan menjadi tinggi. Okey, so senang saja. Bila hal laju tinggi, maka kita perlu berhentikan tangan dengan masa yang pendek. Bila masa yang pendek, maka kita punya perubahan momentum lebih tinggi. Bila perubahan momentum lebih tinggi, maka kita punya daya impuls lebih besar. Okey, so berdasarkan 4 poin ini, kita tuliskan ayat kita. Jadi pertama, tangan ahli taekwondo bergerak dengan lebih cepat. Okey. Ataupun hal laju tinggi lah, dengan hal laju tinggi. Yang pertama. Okey, and then point kedua, tangan ahli taekwondo berhenti dengan cepat. Oleh itu, masa singkat. Okey, masa dia singkat. Taekwondo. Okey, ketiga, bila masa dah singkat, maka perubahan momentum. Okay. Perubahan momentum adalah besar. Okay. Perubahan momentum adalah besar. Okay. Maka daya impuls akan menjadi lebih besar. Okay, so 4 points lah. Kalau anda nak tulis 5 poin, 6 poin pun tak ada masalah. Okay, setiap poin memang ada markah. Baik, boleh sambung.
Okay, kita sambung ah. Okay, seterusnya kita tengok kepada bahagian C 2012, soalan 11. Okay, pelajar 11.1 menunjukkan pemain golf masih meneruskan ayunan kayu golf selepas bola golf dipukul. Aksi ini dinamakan ikut lajak. Okay, ikut lajak. Tujuan aksi ikut lajak adalah untuk meningkatkan impuls yang bertindak ke atas bola. Apakah maksud impuls? Okay, apakah maksud impuls? Okay, kalau anda tak sure, tuliskan formula dulu. Okay, formula macam mana? Formula adalah FT kan? Okay, FT sama dengan MV tolak MU kan? So sebenarnya apa itu MV tolak MU? Dia adalah perbezaan momentum kan? Momentum akhir dengan momentum awal kan? So dia adalah perubahan momentum. So jawapan, impuls bermaksud perubahan momentum. Itu saja. Okay, perubahan momentum. Okay, impuls bermaksud perubahan momentum. Okay, seterusnya, terangkan bagaimana ikut lajak boleh meningkatkan impuls yang bertindak ke atas bola. Kalau kita tahu dekat sini kan, dia kata ikut lajak meningkatkan impuls kan. So macam mana kalau kita ikut lajak dapat meningkatkan impuls sebenarnya? Okay, so pertama, kalau kita tengok impuls formula adalah MV tolak MU kan. So macam mana kita dapat meningkatkan momentum? Okay. So bila kita tengok impuls, mestilah kita kena tambah momentum. Okay, tambah momentum. So macam mana nak tambah momentum? Mestilah kita takkanlah kita tambah jisim kan? Kita tambah hal laju. Okay, so maksudnya kita akan tambah hal laju. Okay, kita akan dapat tambah hal laju. So macam mana kita nak tambah hal laju? Bila kita ayun ke depan, maka dia akan tambah hal laju. Okay. Instead of kita hanya stop di tengah-tengah. Maksudnya kalau kita ada golf, okay, kayu golf ini, kita tak berhenti kat sini. Okay, kita tak berhenti kat sini. Kita sambungkan kita punya gerakan. So bila kita ayun ke depan, maka dia punya hal laju akan menjadi lebih tinggi. Okay, dia akan jadi lebih tinggi. So jawapannya macam ni. Okay. 4 markah maksudnya anda kena ada 4 poin lah. Okay, 4 poin. So dia punya teknik adalah anda cuba hubung kaitkan formula. Tengok formula, kalau impuls tinggi maksudnya apa yang perlu tambah. Okay, perlu tambah. So bola bukan bola, sorry. Golf, kayu golf diayunkan mengikut teknik ikut lajak untuk memanjangkan masa pelanggaran. Memanjangkan masa pelanggaran. So, saya terangkan lagi ya. So, bila kita ada FT sama dengan MV tolak MU. Kalau kita tengok persamaan ini, this equation daya dia sama. Daya dia sama. Tetapi kita mahu impuls tinggi, maka bila kita ikut lajak, kita punya masa akan bertambah. That means take more time, right? Bila masa dia bertambah,
maka kita punya perubahan momentum dekat sini akan bertambah. Okay, so perubahan momentum akan bertambah. So kedua, okay, ini menyebabkan laju lebih tinggi. Okay, laju lebih tinggi dulu, dan apabila laju tinggi, perubahan momentum bertambah. Okay, perubahan momentum bertambah. Oleh itu, impuls menjadi lebih besar, menyebabkan bola pergi jauh ke depan. Okay, so first, bila ikut ajak, dia akan tambahkan masa pelanggaran. Okay, so bila tambah kat sini, sini pun akan tambahkan. Seperti tambah, maka sini pun tambah. So laju akan tinggi dan perubahan momentum pun bertambah. Okay, so ini adalah jawapan. Jadi kita dah habis pasia, soalan pasia. Soalan impuls ni dia tak ada paper 3. Okay, tak ada soalan eksperimen. So dekat sini saya ada latihan tambahan. Soalan ni saya pernah keluar dalam ujian peperiksaan bagi akhir tahun lah. So kita tengok bahagian A ni. Ajar 8.1 dan 8.2 menunjukkan seorang budak lelaki menendang objek yang dengan laju akhir yang sama. Okey, laju akhir yang sama, iaitu 15 meter per saat. So apakah beza antara impuls dan daya impuls? Tuliskan formula dan unit. Okey, so kalau impuls dia punya formula adalah apa? Okey, formula adalah Ft kan? Okey, Ft. Okey, formula adalah Ft. Okey, formula adalah Ft. Dan unit adalah ada dua. Pertama adalah Newton saat atau kg meter per saat. Kalau untuk daya impuls, dia punya formula adalah mv tolak mu bagi t. Okey. mv tolak mu bagi t. Okay, then unit dia adalah Newton. Okay, Newton atau kg ms negatif 2. Okay, negatif 2. Okay, so untuk formula impuls anda boleh tulis juga atau mv tolak mu lah. Okay, mv tolak mu pun salah satu formula. Berdasarkan gambar ajar 8.1 dan 8.2 diberikan bahawa kedua-dua bola sepak dan batu mempunyai sisi yang sama. Kedua-dua adalah pegun pada awalnya. Ajar manakah menyebabkan lelaki berasa sakit apabila menendang objek? So 8.1 ke 8.2? Of course, ajar 8.2. 8.2. Okay. 8.2. Bandingkan masa sentuhan antara kaki dengan jasad bola sepak dan batu di antara kedua-dua raja. That means kita bandingkan masa lah. Mana satu dia punya masa lebih panjang. Okay, kita tahu bola sepak kan, bola sepak. So masa sentuhan atau masa pelanggaran lah. Okay, masa sentuhan
antara kaki dengan bola sepak lebih panjang daripada dengan batu. Okey. Nyatakan hubungan antara masa sentuhan dengan daya impuls. So, semakin panjang masa sentuhan, semakin kecil daya impuls. Semakin panjang masa sentuhan, semakin kecil daya impuls. Bandingkan daya impuls antara kedua-dua raja 8.1 dan 8.2. So kalau kita tahu untuk batu dia punya daya impuls lebih tinggi kan? Okey, lebih tinggi. So daya impuls raja 8.2 lebih tinggi daripada raja 8.1. Berdasarkan maklumat yang diberi daripada 8B, jika masa sentuhan untuk menendang bola sepak adalah 0.1 saat, hitungkan daya impuls. Okey, daya impuls. So kita perlu formula F sama dengan F sama dengan MV tolak MU bagi T. Okey, di mana jisim adalah berapa? 1.2 kg. Okey, 1.2 kg. So 1.2 darab. Okey, untuk hal laju akhir bola adalah berapa? Okey, berapa? Okey, final velocity 15 kan? 15. So hal laju akhir bola adalah 15. 15 dan untuk jisim lagi 1.2, hal laju awal adalah kosong. Okey, adalah kosong. Bagi masa adalah 0.1 saat. So jawapan adalah berapa? Okay, sama dengan 180 Newton. Okey, jawapan 180 Newton. Okey, so 180 Newton ini maksudnya kalau kita tendang bola itu dengan 180 Newton kan, maksudnya bola juga berikan kita 180 Newton. Okey, tapi dengan arah yang bertentangan. That's why kita akan rasa daya yang dikenakan oleh bola kepada kita. Okey. So kalau kita tendang semakin kuat, kita akan rasa mungkin sakit lah sebab daya yang diberikan oleh bola adalah arah yang bertentangan, adalah pasif. Jalankan setiap contoh bagi meningkatkan daya impuls dan mengurangkan daya impuls masing-masing. Okey, so apakah contoh untuk meningkatkan daya impuls? Okey, contohnya kita mahu memecahkan, meningkatkan impuls. Memecahkan blok kayu. Ataupun apa?
ataupun kita nak memukul. Okay, memukul paku. Memukul paku. Okay, ini adalah contoh. Okay, kalau contoh untuk menggunakan daya impuls ada banyak lah. Okay, banyak. Contohnya apa? Kita tengok kereta lah. Kereta ada banyak kan. Pasang airbag kan, bag udara. Bag udara. Lagi apa? Lagi kita ada, kalau tengok contoh-contoh lain, kalau kita tengok taman, di taman permainan, dia punya lantai tu, dia dah pasang apa? Pasang, dan tu pun nama dia. Pasang satu lapis yang lembut kan, untuk mengelakkan kanak-kanak kalau mereka jatuh, mereka tak akan luka. Okay, itu adalah softboard lah, saya tak pasti dia punya nama. Okay, so contoh lain, zon mudah remuk. Okay, banyak contoh jawapan yang anda boleh tulis. Taman permainan. Playground. Impulsive force. Okay, so okay, right. So, okay, ada soalan lain boleh cubalah. Okay, boleh cuba. So, cuma saya nak fokus kepada soalan modifikasi lah. Okay, soalan modifikasi. Okay. So, contohnya kekerapan kemalangan kereta semakin hari semakin meningkat ke belakangan ini. Untuk mengelakkan kerosakan dan kecederaan kepada pemandu dan penumpang, jalankan 5 ciri-ciri keselamatan kenderaan dan terangkan fungsi mereka. Okay. Untuk sebelum markah, anda kena buat jadual. Okay, buat jadual. So, ada 2 lajur. Pertama, anda tuliskan apa? Tuliskan aspek. Kedua, tuliskan sebab. Okay, sebab. Okay, so apakah aspek-aspek yang kita boleh tambah? Okay, banyak kan tadi kita tengok. Contohnya, beg udara. Okay, pasang beg udara. Okay, apakah tujuan dia? And then, lagi apa? Zoom mudah remuk. Okay, yang apakah sebab dia? Lagi apa? Kita pakai seat belt. Tali pinggang kereta. Okay, dan kenapa? Lagi apa? Kita ada penghadang kepala. Okay, kenapa? Lagi kita ada apa ni? Bumper. Okay, dan apa sebab dia? Okay, so semua konsep ini sebenarnya kita tujuan untuk mengurangkan daya impuls. Okay, kurangkan daya impuls, tingkatkan masa. Okay, tingkatkan masa. So bila kita tulis sebab, so kita boleh tuliskan konsep-konsep dan kita cuba ubah sesuai sikit lah kita punya ayat, jangan tulis semua sama je. Okay, kenapa nak pasang beg udara? Supaya dapat menambahkan masa sentuhan apabila kepala terhubung ke depan. Okay, apabila kepala kita terhubung ke depan. Okay, zon mudah remuk apa? Kenapa kita nak pasang zon mudah remuk? Supaya kita nak tambahkan masa pelanggaran apabila kereta berlanggar. Kenapa pasang tali pinggang? Supaya untuk mengelakkan badan kita terhubung ke depan. Okay, apabila kita brake secara tiba-tiba. Cuba tukar punya ayat lah.
Okey, kaibinan ayat. So saya tunjukkan satu contoh jawapan. Okey, dekat mana? Dekat mana? Um, Okey, dekat sini ya. Di sini. Tapi ini dalam bahasa Inggeris lah. Okay, so saya besarkan. Modification on the car. So kita ada seat belt to hold the driver and passengers in their seat when the car is stopped suddenly. Okay, the car is designed with front and rear crumple zones to increase the time of interval. Sorry ya. Untuk melakkan kita punya pemandu dan juga penunggang pergi ke depan. Lepas tu kita pasang sistem anti-brake, anti-lock brake, okay, anti-kunci brake. Anti-kunci brake untuk mengelakkan kita punya roda terkunci apabila kita tekan brake dengan tiba-tiba. Bila kita punya roda terkunci kan, tayar terkunci, nanti kita punya kereta akan tergelincir, akan skid. Ini dia akan skid. Okay, so ini adalah modifikasi. Jadi masa pun saya rasa dah sampai. So soalan-soalan lain anda boleh cubalah. Okay, cuba dan saya akan upload jawapan nanti. Ambil masa lah sebab saya perlu masa untuk kepaskan saya punya jawapan. Dan saya akan upload secara slow-slow lah sebab untuk minggu ini kita cuba habiskan ulang kaji bab 2. Kita ada satu topik lagi iaitu gravity, daya gravity. Bukan yang bab 3 tu kita nak ulang kaji yang pasal berat. Okay, W equals to mg. Dan kita ada satu topik lagi iaitu satelit buatan manusia untuk pelajar form 4. Kalau pelajar form 5 kita ada 2 topik lagi. Kita akan tengok daya gerak elektrik pada hari ini, pada petang ini. Esok petang kita akan tengok kepada tenaga dan kuasa elektrik.